Ya, Alhamdulillah dalam segmen bicara undang-undang seperti yang kita nyatakan tadi, kita memperkatakan berkenaan dengan anak angkat, mengenal sukat dan takat. Dan Alhamdulillah bersama dengan kita pada pagi ini, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi Junaidi, merupakan peguam syar'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Alhamdulillah, apa khabar? wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah, seperti biasanya masih Aha. lagi bersemangat insya-Allah sehingga ke penghujung insya-Allah. Luar Alhamdulillah. Jadi biasa. satu tajuk yang cukup menarik untuk kita perkatakan berkenaan dengan anak angkat, Ya mengenal saya. sukat dan takat. Dan mungkin sekali lagi kita ingin mengongsikan yang mana Tuan Muhammad Effendi bin Junaidi ataupun lebih dikenali dengan Rafiq Effendi, ya. Ya saya. Bertugas sebagai peguam syar'i, ya, yang mana beliau telah mempunyai pengalaman lebih daripada 19 tahun, ya Ya Tuan. saya, betul. Dan juga mempunyai pengalaman dalam kes-kes kekeluargaan, ya, jenayah syariah dan kehartaan orang Islam, ya. Selain sebagai mediator Betul. bertauliah dan pensyarah adjang Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Ya, Jadi saya. kita akan memperkatakan berkenaan dengan tajuk kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan anak angkat, mengenal sukat dan takat. Jadi mungkin Tuan boleh menjelaskan apa sebenarnya tajuk yang ingin kita kongsikan pada pagi ini dan apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan anak angkat ini, dan apakah kaitan dengan undang-undang Islam di Mahkamah Syariah, Tuan? Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi, alhamdulillah, pada Ya. penyampai yang semangat juga pada pagi ini. Secara peribadi ini adalah siri yang ke-24 secara peribadi saya untuk berkongsi dengan sidang penonton di luar sana. Moga-moga dengan adanya bicara undang-undang ini memberikan satu suntikan dan maklumat yang penuh variasi dan berilmu untuk tatapan sidang penonton di luar sana. Baik, pada kali ini saya sengaja untuk memilih tentang tajuk anak. Anak ini, tapi saya spesifikkan lagi, bukan berbicara tentang anak kandung, tetapi satu lagi variasi ataupun tindakan yang budaya, ya, agak dominan juga di dalam masyarakat kita ni, iaitu anak angkat. Baik, melihat kepada anak angkat, kalau dalam suasana kita ni di Brunei, ada yang menyebutnya sebagai anak asuh, dan kita cuba terapkan sama ada ianya sama atau tidak dengan isu kedudukan anak angkat. Baik, secara umumnya dalam keterbatasan masa pada pagi ini, saya akan berkongsi. Kalau kita melihat kedudukan anak angkat, sudah tentu merujuk kepada satu akta Perintah Pengangkatan Kanak-kanak Islam 2001 yang telah pun dikuatkuasakan, digazetkan di Mahkamah Syariah. Maka sebelum ini hanya ada satu akta tentang pengangkatan kanak-kanak 1961, iaitu berdasarkan kepada Penggal 123. Tapi sejak adanya digazetkan akta yang baru ini, maka kesemua anak-anak isu permohonan pengangkatan kanak-kanak Islam telah pun dibuat di Mahkamah Syariah. Maka isu dominan di sini, kalau kita melihatnya, saya juga ada menyediakan slide untuk pemudahkan sidang penonton kita memahami. Kalau kita ditayangkan dengan slide yang ketiga. Slide yang ketiga, saya merujuk kepada kedudukan definisi terlebih dahulu. Definisi yang digazetkan di dalam akta di bawah tafsiran yang kedua ini menyebutkan mengenai tentang siapa dan apa yang dikatakan tentang pengangkatan kanak-kanak. Okey, kanak-kanak merujuk kepada seseorang yang belum bernikah, yang belum mencapai umur 18 tahun. Kemudian nasab pula merujuk kepada keturunan pertalian darah yang sah. Manakala orang yang mengangkat pula adalah dinyatakan sebagai seseorang yang dibenarkan oleh perintah untuk mengangkat seorang kanak-kanak menjadi anak angkatnya. Manakala proses pengangkatan kanak-kanak ini didefinisikan sebagai membesarkan, memelihara dan mendidik anak lain seperti anak sendiri dengan tidak, saya ulang, dengan tidak menjadikan anak itu sebagai anak sebenar orang yang mengangkatnya. Ini jelas dinyatakan di bawah tafsiran ini. Jadi kalau kita melihat kepada fenomena ataupun budaya kita ni di sini, kita melihat bagaimana kedudukan, kadang-kadang anak angkat ini dia ada dua version. Pertamanya, kalau anak kandung biasanya dibina dengan kasih sayang. Tapi kadang-kadang dalam isu anak angkat ini, ia dibina dalam dua keadaan. Ini saya punya perspektif. Pertama, daripada kasih sayang. Kasih sayang betul. Kita menyayangi anak itu sama seperti anak kita ni dan kita mengambilnya sebagai anak asuh atau anak angkat. Kedua, atas dasar kasihan.
Kadang-kadang anak ini bukan mempunyai hubungan nasab pun dengan kita ni, tetapi ia anak orang ketiga, anak orang lain. Tetapi atas dasar kesihan dengan keadaan anak tu tadi, maka kita berbincang dengan ibu bapa sebenar anak tu tadi dan mengambilnya sebagai anak angkat kita ni. Disebabkan ada dua variasi ini, saya cuba ketengahkan bahawa ada kedudukan anak angkat ini dari perspektif undang-undang. Kalau kita mengambilnya sebagai anak angkat, sudah tentu kita berusaha mengikut secara undang-undangnya, formalitinya. Itu biasa. Kedua, dalam juga keadaan ada sentimen yang berlaku bila mana kedudukan anak angkat ini tidak dibuat secara formaliti. Maka ini yang menjadi masalah tuan-tuan dan puan-puan. Anak yang tidak diangkat mengikut formaliti, tidak mengikut undang-undang, tetapi hanya diasuh, mungkin ada perjanjian di antara kedua belah pihak. Contohnya, okeylah, tolong jagakan anak ini sekian-sekian sehingga satu tempoh masa tertentu, kemudian kalau dia dewasa, kembalikan kepadaku. Itu maksudnya ada perjanjian tetapi tidak dibuat mengikut undang-undang. Berbanding kalau mengikut undang-undang, sudah tentu maslahah kepada anak itu tadi dijamin dan dijaga mengikut peruntukan undang-undang. Itu yang baiknya. Saya nak tegaskan kepada semua, tolong fahami situasi ini, perbandingan ini. Kalau mengikut secara formaliti, sudah tentu mengikut undang-undang dan sudah tentu ada kerangka bab-bab yang perlu dipatuhi. Berbanding dengan isu anak yang diangkat tidak mengikut undang-undang, banyak masalah yang berlaku kini. Itu secara umumnya yang mungkin saya boleh kongsikan sebagai sedikit pembuka kata kita pada pagi ini. Wow, luar biasa sekali ya. Sangat mendalam sebenarnya. Betul. InsyaAllah. Mengasihi anak tersebut disebabkan oleh kasih sayang. Betul. Mengasihi anak tersebut disebabkan oleh kasihan. Betul. Dua perkara yang berbeza. Ya. Tuan tadi ada menyebut bagaimana kedudukan anak angkat atau anak asuh juga agak dominan. Betul. Di negara kita ni. Jadi mungkin pihak tuan boleh menjelaskan secara ringkas yang berkaitan dengan prosedur secara umum ni pengambilan anak angkat dan aplikasikannya di negara kita ni, Brunei Darussalam. Bagus soalan tu. Okey. Now, sekarang ni kita cuba panjangkan lagi pemahaman kita ni dengan merujuk kepada pemakaian undang-undang yang sedia ada. Tadi saya nyatakan bahawa ada akta atau perintah pengangkatan kanak-kanak Islam 2001. Jadi sekarang ni kita lihat apa intipatinya. Kalau kita lihat kepada slide yang keempat terlebih dahulu, slide yang keempat ini merujuk kepada pemakaian. Pemakaian merujuk kepada mana, bila mana sesuatu permohonan itu boleh dibuat kepada orang Islam ataupun setidak-tidaknya salah seorang yang beragama Islam. Itu yang pertama dari segi pengenaan akta. Kedua juga merujuk kepada kedudukan kuasa yang telah dimandatkan kepada mahkamah syariah. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu badan mana sekalipun melainkan mahkamah syariah yang boleh memutuskan tentang isu pengangkatan kanak-kanak orang Islam ini. Itu dari segi pengenaan. Kemudian kalau kita slide yang kelima, merujuk kepada prosedur ini secara umumnya. Apa yang slide yang ditayangkan ini adalah sebagai rumusan ringkas dan penerangan saya merujuk kepada bab 7/1, section yang sama, akta yang sama, iaitu permohonan secara rasmi perlulah dihadapkan kepada mahkamah dengan mengisi borang-borang tertentu. Kemudian yang keduanya merujuk kepada setelah permohonan dihadapkan, maka terdapat beberapa agensi tertentu seperti JAPIM yang akan menjalankan siasatan. Sama ada pihak yang ingin mengangkatnya adalah orang yang berkelayakan, ada capability, adalah kompeten atau tidak, layak atau tidak untuk menjaga anak yang dicadangkan untuk diangkatkan. Kemudian pihak JAPIM ini juga bekerjasama dengan pihak immigration, terutamanya pendaftaran kebangsaan, juga merujuk kepada kedudukan akan dinilai sama ada anak tu tadi memang anak angkat ataupun berwarga negara Brunei ataupun di luar ataupun bukan warga negara Brunei. Ini menjadi satu isu juga yang akan saya kongsikan nanti. Jadi dalam keadaan ini tuan-tuan, selepas adanya isu dibuat siasatan, penyiasatan demi penyiasatan dan akan dikeluarkan satu memorandum. Kemudian akan ada satu perintah sementara yang akan dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Jadi ini tempoh testing lah, tempoh betul, tempoh percubaan di antara mahkamah akan melihat sama ada
anak itu sesuai atau tidak dimasukkan ataupun diberikan peluang untuk diangkat oleh pihak itu tadi. Kalau berdasarkan kepada bab 14, dia mengatakan bahawa dalam tempoh percubaan ini tidak kurang daripada 3 bulan dan tidak melebihi 2 tahun. Kita akan tengok perkembangan anak itu sama ada apa-apa yang berlaku sesuai atau tidak untuk dijaga oleh orang yang mengangkat itu tadi. Dan last sekali, kalau dah ada memorandum daripada JAPIM, pengesahan dan sebagainya, di situ kedudukan Mahkamah Syariah akan mengeluarkan satu perintah kekal, dan selepas itu berdasarkan kepada bab 22, anak itu tadi setelah dikeluarkan perintah mahkamah akan dibenarkan untuk didaftarkan di bawah Akta Pendaftaran Anak-anak Angkat 1961 Penggal 123. Itu secara prosedurnya. Ya. Alhamdulillah. Jadi satu penjelasan yang cukup jelas sekali ya. Jadi Tuan, jadi bagaimana jika sekiranya ada antaranya yang ingin ataupun berkeinginan untuk mengambil anak angkat ini? Adakah mungkin disertakan syarat ataupun perkara yang perlu mereka ambil perhatian kalau melihat kepada akta yang terpakaian ni, Tuan? Okey, bagus. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, mudahan input ini dijadikan satu narasumber yang sangat berharga bagi mereka yang ada berkeinginan untuk mengambil anak angkat ataupun telah mengambil tetapi belum membuat secara formaliti. Tolong fahami keadaan ini. Berdasarkan kepada undang-undang yang terpakai, terutama contoh saya akan berkongsi di dalam slide yang ke-8. Dalam slide yang ke-8 ini saya dah simpulkan mengenai dengan pemakaian bab 8/1 yang mana orang yang bukan Islam tidak boleh mengambil anak orang Islam. Itu syarat yang pertama, sekatan-sekatannya yang perlu kita ketahui. Dan dalam keadaan juga ibu bapa asal itu tidak diketahui keberadaannya. Itu isu dari segi perbezaan agama yang pertama. Yang kedua, bab 8/3 juga merujuk kepada dalam keadaan pemohon, mana-mana yang berhajat untuk memohon, misal kata suami dan isteri itu ada diletakkan limitasi, iaitu umurnya tidak boleh sekurang-kurangnya umurnya telah mencapai 25 tahun ataupun paling kurang 18 tahun salah seorangnya, asalkan ianya lebih 18 tahun kamariah daripada anak angkat yang dicadangkan itu tadi. Jadi kita dah fahami keadaan kedua, iaitu ada limitasi umurnya bagi mana-mana yang berhajat. Maksudnya umur orang tua betul mesti 25 tahun ke betul. atas, umur anak yang diangkat 18 tahun ke bawah. 18 tahun ke bawah. Sebab dalam pemahaman undang-undang ini merujuk kepada pemohon itu setidak-tidaknya mesti ada gap 18 tahun untuk mengambil. Maksudnya daripada bayi, daripada tempoh itulah. Setidak-tidaknya itu yang limitasinya. Sebab ada keadaan yang berlaku sama ada anak di bawah umur boleh atau tidak dia nak mengambil anak angkat. Sudah tentu ini adalah penghalangnya. Ini adalah limitasinya. Kemudian keadaan yang ketiga juga, misalnya memerlukan keizinan kepada ibu dan bapa ibu bapa kandung sebenar anak itu tadi. Jadi di dalam mahkamah ada keadaan yang berlaku bahawa kadang-kadang keizinan daripada ibu dan bapa itu tadi tidak dapat diperolehi. Mungkin sebab ibu dan bapanya bukan warga negara dan telah balik, tetapi anak itu ditinggalkan di tempat kita ni. Jadi isu ini memberikan keadaan ada pengecualian tertentu bila mana mahkamah boleh setelah melihat kepada kebajikan atau maslahah anak itu tadi boleh mengenakan apa-apa perintah yang bersesuaian demi kepentingan anak itu tadi dan dibenarkan untuk diambil sebagai anak angkat oleh pihak yang bercadang itu tadi. Sekatan yang keempat, jika pemohon ni tadi adalah suami atau isteri ni tadi memohon, maka dia juga perlu mendapatkan izin daripada pasangannya. Bukan ibu bapa kandung, tapi izin pasangan. Contohnya kita ada pasangan kita, wife kita nak ambil anak angkat, saya perlu minta izin kepada wife saya untuk kita ni mengambil anak angkat. Begitu. Syarat di bawah bab 8/7. Dan isu juga sekatan yang ada di sini ialah merujuk kepada kedudukan. Bila mana dalam Undang-Undang bab 9 mengatakan tidak boleh mengambil anak yang berlawanan jantina. Pemohon lelaki tidak boleh mengambil anak yang berlawanan jantina, itu perempuan. Manakala pemohon perempuan pula tidak boleh mengambil anak angkat lelaki. Itu antara beberapa sekatan yang kita jaga dari segi kepentingan dan maslahah yang bukan saja merujuk kepada isu kasih dan sayang itu, tetapi juga lebih jauh daripada itu dari segi kepentingan agamanya, nasabnya dan sebagainya. Tetapi ada pengecualian, Wali. Dalam bab 9 ini dia mengatakan melainkan kalau ada isu nasab, maka dia boleh mengambil jantina yang berlawanan itu. Kecuali syaratnya tadi
kecuali ada hubungan nasab, hubungan darah kandung yang tidak mengizinkan dia untuk berkahwin. Itu antara sekatannya. Kemudian kalau kita lihat isu yang ke-9, slide yang ke-9 pula. Slide yang ke-9 pula merujuk kepada persoalan yang banyak timbul, Wali. Dia kata, presenter, boleh atau tidak jika saya dah menyerahkan anak atuk, boleh atau tidak saya ambil balik? Ini banyak juga yang berlaku sehingga kan berebut anak angkat ini, ibu bapa kandung dan menuntut pula di mahkamah. Okey, ini jawapannya. Kalau berdasarkan kepada slide yang saya cuba kongsikan ini, saya dah ringkaskan di bawah bab 9-1 dan 2. Kita lihat kepada dua keadaan. Pertama, jika mahkamah belum memutuskan apa-apa perintah yang berkaitan dengan pengangkatan anak ini. Dan keadaan kedua, jika mahkamah telah memutuskan perintah pengangkatan kanak-kanak ini dibenarkan. Okey, pokok pangkalnya, jika kedua-dua keadaan ini berlaku, ianya dalam dua pula keadaan. Pertama, ianya tidak boleh diambil semula anak itu. Tidak boleh diambil semula anak itu. Ibu bapa kandung tidak boleh tiba-tiba pergi kepada keluarga angkat, aku sudah bagi duit, aku sudah bagi keyakinan untuk you jaga, tapi aku sayanglah anak tu, aku kesian. Tiba-tiba aku rasa sayang dengan anak tu, aku kena ambil balik. Persoalan yang boleh tindak. Dalam undang-undang mengatakan tidak boleh. Tetapi dalam undang-undang yang sama juga ada mengecualikan keadaan tertentu jika hakim bicara itu melihat kepada kepentingan maslahah. Jadi maksudnya di sini ada juga satu peluang untuk kita ni sama ada berbincang secara baik ataupun memulai permohonan di mahkamah, dan permohonan itu akan dinilai oleh mahkamah demi kepentingan maslahah atau kebajikan anak itu. Itu sekatan-sekatan antaranya. Baik, berbeza pula mungkin kalau ibu bapa yang mengasuh itu mengembalikan semula anaknya, macam mana? Betul. Itu menjadi satu isu. Kalau misal kata perintah itu telah pun dikeluarkan oleh mahkamah dan mahkamah kata okey, kamu adalah layak untuk menjaga anak ini. Tapi jika dia sendiri nak kembalikan, yang tidak ada masalah, tetapi mesti juga melalui satu permohonan dan perintah mahkamah. Kenapa? Sebab ini alasan utamanya, Wali, presenter. Sebab untuk melayakkan dia sebagai orang yang diberikan hak sebagai perintah pengangkatan ini, sudah tentu ia ada beberapa perintah yang telah dikeluarkan. Contohnya, maka antara banyak perintah yang dikeluarkan, yang saya cuba ingat, iaitu yang pertamanya merujuk kepada keadaan, misal kata, mahkamah mengarahkan kamu sebagai ibu bapa angkat hendaklah secara kompeten menjaga kepentingan kebajikan, memelihara dan menjaga anak ini dengan baik. Kedua, tidak dibolehkan melakukan sebarang bentuk kekerasan kepada anak ini tadi ataupun mencuaikan, culas kepada isu tanggungjawab. Satu juga saya nak katakan di sini bahawa ibu atau bapa golongan ini yang telah diarahkan, diperintahkan untuk sebagai kedudukannya sebagai ibu bapa angkat yang dibenarkan mengikut undang-undang, akan dikenakan satu keadaan juga obligasi atau liability, di mana mereka ini akan dikenakan satu tanggungjawab yang sama memberikan nafkah kepada anak angkat ini tadi seperti mana anak kandung sendiri. Itu sebab bukan sesuka hati kita nak dapatkan, dan bukan sesuka hati apabila telah dikeluarkan itu, tetapi kita ada tanggungjawab yang dikenakan oleh undang-undang. Misal kata kita gagal mematuhi perintah mahkamah, maka mahkamah juga ada kuasa untuk memerintahkan supaya anak itu dikembalikan kepada ibu bapa kandung ataupun kepada mana-mana penjaga yang kompeten ataupun kepada mana-mana organisasi yang berada di Brunei ketika ini. Itu kesannya. Wow, luar biasa sekali ya. Banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tetapi sebenarnya masa sangat mencemburui kita hari ini. Tahu-tahu tinggal 2 minit sahaja. 2 minit sahaja lagi. Apa yang Tuan Fendi dapat simpulkan untuk tajuk kita ni pada pagi ini? Baik, insyaAllah dalam 2 minit saya nak kongsikan sebagai rumusannya. Saya dah siapkan satu slide di bawah slide yang ke-14. Beberapa intipati yang perlu difahami apabila kita dah berjaya ataupun berkeinginan untuk mengambil anak angkat. Ini adalah kesimpulannya. Bab slide yang ke-14 ini, sila tengok ya. Nasab anak angkat tak boleh dinasabkan kepada ibu bapa kandung, kena kekalkan kepada nama ibu bapa angkat. Bab 17 menyatakan sedemikian. Ini adalah larangan dan juga
kekangan untuk tidak dibolehkan pindah nama kepada ibu bapa kandung. Ingat tu yang pertama. Kedua, bagaimana keadaan ambil semula. Ambil semula tadi bukan ada typo sedikit. Ambil semula tadi kita dah jelaskan di bawah section 9/1 dan 2 ni tadi. Kemudian intipatinya juga orang yang bukan Islam. Okey, apabila kedudukan anak tu tidak diketahui sama ada anak itu Islam atau tidak, yang baiknya di dalam anggapan undang-undang ianya boleh dianggap sebagai orang Islam di bawah bab 10. Kemudian isu faraid, anak ni tadi, anak angkat tidak boleh mewarisi hak faraid ibu bapa kandung, tetapi haknya tidak boleh dinafikan untuk mewarisi segala faraid daripada ibu bapa kandungnya. Kena faham situasi itu. Kemudian bagaimana pula jika ada berlaku keadaan wasiat. Wasiat ibu bapa kandung ni tadi boleh, kalau dikata dia banyak harta atau properti dia nak serahkan kepada anak angkat ni tadi, tidak boleh melebihi 1/3 wasiat wajibah kepada dia ni tadi. Dan last sekali adalah kebajikan anak adalah sama seperti anak kandung. Sebagai kesimpulan, fahami kehendak, fahami hak, dan anak angkat ini juga adalah satu anugerah sebagai pilihan kita untuk kita jaga seperti mana anak kandung. Luar biasa sekali ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat Yang Mulia Tuan Muhammad Effendi Junaidi bersama kita pada pagi ini ya. Jadi seronok berbual bersama dengan Tuan. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.